Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa bihi nasta'in, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Semoga sihat-sihat saja hendaknya. Pada pagi ini, saya ingin berkongsi tuan-tuan dengan puan-puan saudara-saudari berkenaan dengan satu kisah. Dua kisah. Dua kisah yang kita kena ambil kisah. Iaitu kisah yang berkenaan dengan seorang bapa yang boleh diistilahkan sebagai membuli anak. Adakah seorang bapa memang ada niat nak membuli anak? Biasanya tidaklah. Bapa ni sifatnya penyayang dan orang kata mendidik kan. Tetapi rupa-rupanya kalau cara didik itu tidak tepat atau kurang tepat, maka anak itu rasa dibuli. Okey, macam mana ini berlaku tuan-tuan? Okey, kita pergi terus kepada kisahnya. Baik. Kisah yang pertama, ada seorang pengurus syarikat gergasi di Malaysia ni. Hebat. Syarikat yang famous lah di Malaysia ni. Sebut siapa-siapa pun tahu. Dia pengurus besar. Datang berjumpa saya dalam keadaan yang marah-marah, tertekan, rasa kecewa dengan sikap anaknya yang tidak mahu mendengar nasihat dia. Dan sampai ke satu tahap yang dia sangat berang ialah apabila anaknya tu menghempas telefon bimbit ibunya. Telefon bimbit isteri dia lah kan. Dia dah terlalu berang, dia ambil, dia hempas sampai pecah. Jadi si bapa ni bagi satu penampar yang dahsyat lah pada anak tu sampai anak tu lari. Dah budak kan, dah lari-lari, dia dah tak ada tempat nak mengadu, dia balik semula. Kan? Tapi lebih sejak lari tu dah jadi tinggal sekolah lah. Dia tinggal sekolah. Okay, tak mau pergi sekolah dah, tak nak belajar. Kemudian selalu ikut kawan-kawan yang nakal-nakal. Okay, dan ayah dia dah tak boleh buat apa lah. Sebelum tu masih boleh kawal lah. Marah, duduk diam kat bilik. Marah, duduk diam kat bilik. Tapi sejak peristiwa dia kena lempang tu, dia terus tak balik dah. Dan balik sekali-sekala. Dan ayah cuba cari kat mana dia pergi semasa tak ada. Ayah dia rasa agak lega lah sebab sepanjang dia tak ada tu rupanya dia pergi berniaga. Dia jadi pembantu kedai makan di sebuah kedai makan lah. Ada kawan baik dia dekat situ. Kawan baik dia pattern macam dia jugalah, jenis memberontak macam tu. Okay, jadi ayah dia ni beritahu saya, dia kata, "Tuan, saya nak buat macam mana ni? Saya dah tak boleh buat apa dah dengan anak saya. Saya rasa berang, saya rasa panas dengan perangai dia. Adakah patut dia tengking saya balik, dia tengking mak dia balik, dia hempas." Okay, jadi itulah yang saya nampak. Remaja, bila namanya remaja kan, dia sangat sensitif. Fasa kanak-kanak, fasa remaja, fasa dewasa, fasa yang sangat sensitif ialah fasa remaja. Jadi dah nampak tuan-tuan dekat mana slacknya. Okay, silapnya ialah dekat si ayah ni tadi yang kurang faham fasa peringkat perkembangan itu. Okay, tak apa. Satu part akhirnya yang saya rasa terkejut Dia kata, "Tuan, saya minta tuan buka fail untuk kaunseling anak saya. Tuan sebut aja. Sebut je berapa tuan nak. Saya buka bil. Sebut je." Wah. Saya dah nampak dah. Kalau dari segi orang kata apa? Dari segi side income ni nampaknya menarik lah sebab dia pun pengurus besar. Bagi dia duit tak ada masalah. Duit ni perkara kecil. Orang berada kan. Duit tu bagi dia just small matter lah, benda yang kecil. Yang penting kebahagiaan rumah tangga tu dapat dikembalikan. Itu bagi mereka lah. Tapi bagi kita pula, duit tu bukan matlamat, tetapi dia alat. Dia sekadar alat. Cuma dalam isu ini bukan cerita pasal duit atau sebagainya, tapi isu macam mana cara kita nak bantu dia. Okey, jadi langkah yang pertama yang saya nampak, saya just sembang dulu dengan dia. Dia kata, "Tuan, apa kata kalau tuan minta maaf dulu?" Sebab nampaknya dia tersinggung. Tak boleh.
Mana ada ke saya yang minta maaf? Dia yang buat salah dekat saya yang kena minta maaf. Saya kata, minta maaf tak semestinya kita salah. Tak semestinya kita salah, tetapi sebagai satu strategi ataupun sebagai satu kaedah untuk kita dekatkan diri kita dengan dia. Ya, sebab remaja ni dia rasa kadang-kadang rendah diri. Sebab dia ni orang yang belum cukup matang, tapi orang dewasa atau ibu bapa menganggap dia dah boleh berfikir, sedangkan dalam keadaan tertentu dia pemikiran dia sangat terhad. Jadi macam mana dia nak fikir macam mana yang kita nak? Jadi kita kena mula didik pelan-pelan, dekati pelan-pelan dan kena tunjuk contoh dulu. Dia tak pandai nak minta maaf. Sebab dia belum belajar cara nak minta maaf. Jadi cara minta maaf yang berbentuk praktikal bermula dari kita orang dewasa. Minta maaf dekat dia, tunjuk contoh tu nanti dia nampak. Oh ini rupanya cara minta maaf. Dan dia akan rasa malu dan dia akan rasa respect dekat kita dan dia tahu nak minta maaf untuk masa akan datang tu macam mana. Tapi kalau dari kita segi ego kita sendiri pun masih lagi tinggi, kan, sebab kita ni seorang bapa, maka saya rasa lah sama ada lambat nak selesai atau mungkin tak akan selesai. Dia jadi dendam pula pada diri anak tu kan. Okay, jadi balik kepada cerita tadi, saya rasa yang saya nampak tuan, minta maaf lah, masa tu yang saya nampak cuma itu je lah langkah yang pertama, first step. Dan dia kata, tuan, kalau masalah ini boleh selesai, anak saya boleh balik macam biasa, macam dulu, saya buat kenduri besar. Tuan orang pertama saya jemput. Saya kata itu cerita kemudian tuan. Ceritanya sekarang. Tuan sanggup tak? Saya tak boleh. Saya tak sanggup. Jadi, ayat yang saya tersebut dalam hati lah. Saya tak sebut masa tu lah. Kalau bapanya sendiri tak mampu nak mendidik anaknya dengan baik, apalagi orang lain. Okay? Sebab orang yang paling signifikan, yang paling dekat dengan diri anak itu ialah ibu dan bapa. Jadi satu hari masa saya di tempat kerja saya, si bapa ni telefon. Cik, macam mana perbincangan kita hari tu? Boleh ya? Boleh, insyaAllah. Tuan bawa anak tuan ke tempat saya boleh? Kalau tuan boleh bawa dia ke tempat saya, insyaAllah saya boleh buat sesi dengan dia ke macam mana, sembang-sembang dulu. Susahlah encik, sebab anak saya ni, encik faham lah kan dia macam tu. Saya nak bawa dia, tuan berpandailah macam mana kan, kata nak bawa jalan ke macam mana ke. Bincang pelan-pelan, elok-elok dengan dia. Tak boleh lah tuan, sebab jadi bila dah kata tak boleh dan tak boleh, sedangkan dia seorang ayah. Itu saya kata tadi. Kalau ayah sendiri tak boleh nak deal dengan anak baik-baik, apa lagi orang lain? Boleh insyaAllah kan, kalau ada rezekinya boleh. Tetapi yang paling dekat ialah ibu dan ayah. Ya, orang yang paling berpengaruh dalam diri dia lah ibu dan ayah. Tapi kalau beri kesan yang sangat sensitif macam tu jadi masalah. Itu satu part. Satu cerita lagi, cerita tadi kita hang dulu. Satu cerita lagi berkenaan dengan seorang pengurus besar juga, syarikat gergasi juga. Saya dah jumpa dua ni. Dan cara dia berkomunikasi dengan anak sangat bombastic. Dia kerap speaking, tak salah speaking kan, bahasa Inggeris tak masalah. Tapi cara dia bercakap dengan saya pun memang banyak speaking. Dia dah biasa dengan budaya bercakap dalam bahasa Inggeris. Di tempat kerja dia kan, dalam rumah dia dengan anak isteri dia, isterinya pula doktor. Jadi apa isunya ialah apabila seorang ayah ini berlaku pergeseran dengan anaknya. Anaknya memberontak, berpunca daripada tidak mahu beri kerjasama membantu ibunya. Jadi ibunya telah marah anak ini dan anak ini rasa useless. Dia rasa dia seorang anak yang tak berguna. Jadi, dia pun mengurung dirinya ke dalam bilik dan tidak keluar-keluar lagi. Kecuali waktu makan saja, curi-curi keluar makan, ambil makanan masuk dalam bilik, macam tu je. Jadi ayahnya tanya saya, kenapa jadi macam tu ya tuan? Saya tak, ialah keluarga dia kan, dia lagi tahu, saya pun tak tahu. Yang saya tahu remaja ni, dia adalah satu fasa yang sangat sensitif. Sangat kritikal jiwanya pada fasa itu. Dan orang dewasa selalu menganggap dia tahu serba-serbi. Dia tak tahu. Dia banyak benda yang dia tak tahu. Yang kita kena bagi tahu seolah-olah dia tu macam budak. Dari segi jiwa dia belum cukup dewasa, belum cukup matang, belum cukup masak. Jadi memang kena pelan-pelan macam menarik rambut dalam tepung. Jiwanya sangat fragile.
Remaja ni macam-macam kalau terpengaruh sikit, tergelincir sikit, habis tuan-tuan, habis. Okey. Jadi bukan senang nak menangani anak remaja ni. Okay, jadi apa yang berlaku ketika itu dia minta pandangan dan anak dia ni dah tak mau lagi sambung pengajian. Dah tak mau register, masuk semester baru dah tak mau register, tak nak ikut kelas online dan sebagainya, tak mau. Bila dah tak mau, ayahnya jadi susah hati. Okay, dia ada satu matlamat supaya anak dia habis tamat pengajian jadi begini, dia dah nampak dah future anak dia. Tapi bila jadi begitu, dia jadi kecewa, sangat kecewa. So dia minta pandangan saya macam mana nak buat. Saya kata dah jumpa kaunselor. Dah jumpa kaunselor, budak tu berubah dulu. Sebelum tu berubah lah. Sekarang dah jadi balik. Disebabkan kata-kata kesat mungkin daripada ibunya yang dia tersinggung tu lah. Dan dia pun marah jugalah. Kan gotong royong lah marah kan. Maknya marah, ayahnya marah. Dalam rumah tangga ni sebaik-baiknya kalau maknya marah, ayahnya pujuk. Kalau ayahnya marah, maknya pujuk. Tapi kalau ada dua tembak, kan, macam machine gun, habis, budak tu pun rasa dah collapse lah. Kan? Jadi, saya tanya dia, tuan, apa yang tuan buat setakat ni? Saya tak boleh buat apa dah. Saya tak boleh buat apa. Sebab dia mengurung diri dia, saya tak nak bercakap, tak nak apa, tak ada komunikasi. Okey, saya faham. Jadi makna dia, ialah, dalam mana-mana organisasi pun, dalam mana-mana institusi rumah tangga pun, komunikasi sangat penting. Sama ada bagus atau tidak bagus sebuah keluarga atau organisasi itu, ialah kita lihat bagaimana cara mereka berinteraksi, berkomunikasi. Tapi kalau itu dah tak ada. Okey. Saya kata tuan, nampaknya kita guna cara kerohanian. Cara kerohanian. Sebab cara fizikal tu dah agak sukar, kita guna cara kerohanian. Macam mana tuan? Okey, sebagai ibu bapa, satu perkara yang saya rasa tuan pun biasa buat, iaitu kita sentiasa mendoakan anak kita. Ya tuan, saya biasa buat. Lepas solat saya buat. Ya benar. Lepas solat tu memang kita doa. Tetapi Dr. Fatma Az-Zahra kata, doa itu kena berterusan. Berterusan maknanya setiap masa, setiap hari, setiap waktu. Tak maksudnya tak ada tangan kan? Tak maksudnya tak ada tangan. Tapi dalam masa kita memandu, semasa kita bekerja, semasa kita memasak, isteri kan, masak, terus lintaskan dalam hati daripada diam, menengung gitu kan, ataupun sambil-sambil selawat tu kita masukkan doa. Ya Allah ya Tuhanku, lembutkanlah hati anakku. Ya Allah ya Tuhanku, permudahkanlah dia menerima kata-kataku. Ya Allah ya Tuhanku, sejukkanlah hatinya. Jadi mudah-mudahan dengan doa yang berterusan itu, hatinya jadi semakin lembut. Satu. Kemudian saya tanya dia, tuan perasan tak anak tu dia akan ambil makanan bila dia lapar? Apa kata tuan ambil kesempatan pergi dekat anak tu, usap kepala dia. Apa kalau dia nak bertindak apa semua itu cerita lain. Cerita kita buat dulu. Kalau nanti itu cerita kemudian. Buat dulu. Jadi anak tu keluar, usap kepala dia ataupun pegang bahu dia. Kita nak cakap secara lisan, komunikasi dah tak jalan. Jadi sekurang-kurangnya fasa yang pertama tu ialah sentuhan. Sentuhan sayanglah, sentuhan kasih. Satu. Jadi sekurang-kurangnya anak tu dapat rasa dan dia tahu yang sebenarnya ayah dia sayangkan dia lagi. Tahu yang mak dia sayangkan dia lagi. Bukanlah hamburan kata-kata yang kesat tu menunjukkan anak tu tak berguna kan. Remaja, sensitif. Engkau ni menyusahkan orang betul lah. Dah dia rasa hidup dia memang menyusahkan orang sepanjang hayat dia. Yang dia fikir, cetek kan. Pemikiran yang cetek dia begitu. Dia terus absorb benda yang negatif tu. Sebab tu remaja kalau ada benda yang negatif dia senang kod. Fragile. Jadi balik kepada cerita tadi, saya kata dia kata macam mana tuan macam tu cara dia. InsyaAllah kita buat pelan-pelan. Doa yang berterusan kan. Dan ustaz saya kata air masak ni bagi orang Islam dia boleh jadi penawar, dia boleh jadi ubat. Kita bacakan selawat dekat air mudah-mudahan hati dia sejuk bila dia minum air itu, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi dia rasa sangat seronok dan dia kata tuan saya rasa gembira, saya rasa macam dapat cahaya hari ini. Sampai begitu ya. Ya tuan, sebab saya selama ini saya selalu berkeras dengan anak saya. Saya ni seorang pengurus.
Dan saya memang cantas serta-merta kepada pekerja-pekerja saya kalau ada benda yang salah, ada benda yang tak betul. Saya marah aja, saya cantas saja. Saya tak peduli. Dan saya pun berkata kepada dia, Tuan, itu pekerja Tuan. Cara menghadapi pekerja tidak sama dengan cara menghadapi anak. Pekerja dialah ada orang di bawahan suruhan Tuan. Tetapi anak ialah amanah Allah. Amanah besar yang Tuhan kurnia kepada kita untuk kita jaga. Untuk kita cuba sedaya upaya kita bertahan dari segi kebersihan dan kesucian dia. Mempertahankan kebersihan dan kesucian dia. Anak yang lahir ke dunia itu umpama kain putih dan ibu bapa lah yang mengekalkan kebersihan dan keputihannya. Datang ke dunia ditatang oleh mak bidan dengan kain putih sebagai simbol bersih. Dan kita juga akan dibungkus, dibalut dengan kain putih untuk kembali kepada yang menciptanya. Mudah-mudahan begitulah harapan kita kan. Sebab itu ada hadis yang berbunyi, anak itu umpama kain putih, ibu bapa lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Kan? Oh, yang corak-corak tu, minta maaf lah yang corak-corak tu Yahudi, Majusi, Nasrani. Yang Islam putih, bersih. Macam tu. Jadi mudah-mudahan apabila itu berlaku, nilai kerohanian itu ada, doa yang berterusan itu ada, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan dia rasa sangat gembira dan dia nampak, masa tu dia kata dia baru nampak macam mana nak approach anak berbanding dengan pekerja. Selama ni lamsam, minta maaf tuan-tuan. Yelah, kadang-kadang terbawa-bawa kan, tak sengaja terbawa-bawa tempat kerja, kat rumah dengan anak pun macam tu. Oh tidak. Yang anak tu darah daging kita, pekerja tu orang lain. Kan memang bekerja untuk kita. Anak-anak kita berkhidmat untuk ibu bapanya. Dan mereka akan berkhidmat kepada ibu bapanya dengan sangat baik apabila dia mendapat sentuhan yang sangat baik daripada ibu dan bapanya. Tapi kalau sentuhannya kasar, kita kena terimalah kalau dia berkasar dengan kita. Itu yang kita buat dekat dia. Apa yang anda nak, itulah yang anda dapat. Kita kata tak nak pula, dah kita buat, nak buat macam mana kan? Okey, jadi dalam dua cerita ni tadi, perbezaan ketara yang anda boleh lihat ialah yang pertama, bapanya sangat berkeras. Tidak mahu berkompromi dan seolah-olah you is you and me is me. Bahaya. Tapi yang kedua, situasi kedua ni, bapa ni dia cuba belajar sesuatu dan dia menerima pandangan dan mahu berusaha. Lain tuan-tuan Masya Allah. Okay, jadi yang saya rasa seronok selepas daripada perbincangan dengan bapa yang kedua ni dengan tuan pada apa tu yang saya ceritakan cerita yang kedua ni, satu yang terlintas kepada saya tuan, seperti kata orang tua-tua, kalau kita nak berjalan di lopak, lain pakaiannya. Kalau kita nak berjalan di gurun, lain pakaiannya. Jadi berpakaianlah mengikut keperluan ketika itu. Kalau kat rumah pun jadi pengurus syarikat, habislah. Baiklah tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar perkongsian ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan perkongsian ini kita dapat membantu mereka di luar sana sekiranya ada juga berlaku kes-kes atau peristiwa kes-kes ataupun isu-isu seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati Allah dan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.